الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dengan mafhumnya, sesiapa yang berkata-kata ketika khatib sedang berkhutbah walau dengan sepatah perkataan, maka sia-sialah pahala Jumaatnya. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله
الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم ورفع شأن العلماء على من دونهم فلا يستوون وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الذي علم الناس خيرا وأرشدهم إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan menjunjung titah perintahnya dan meninggalkan segala tegahan dan larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang benar-benar beriman dan benar-benar bertakwa, serta termasuk golongan orang-orang yang beriman yang selamat di dunia dan berbahagia di akhirat. Pada hari Jumat yang penuh berkat ini, kita membicarakan khutbah yang bertajuk Ilmu ditimba, negara terbina. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketahuilah bahawa ilmu adalah kunci kejayaan untuk mencapai keselamatan, kesejahteraan dan kejayaan hidup di dunia, apatah lagi kehidupan kekal di akhirat kelak. Kita digalakkan untuk menuntut ilmu kerana ilmu itu adalah cahaya dan hidayah yang menerangi kehidupan manusia dari kegelapan dan kejahilan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Maksudnya Allah menerangkan, yakni kepada sekalian makhluknya dengan dalil-dalil dan bukti, bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang sentiasa mentadbirkan, yakni seluruh alam dengan keadilan, dan malaikat-malaikat serta orang-orang yang berilmu, yakni mengakui dan menegaskan juga yang demikian, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Kaum muslimin yang berbahagia, sebagai seorang Islam kita perlu menerapkan ilmu fardu ain, lebih-lebih lagi kepada anak-anak sejak mereka kecil lagi, sebelum mereka terdedah dengan ilmu-ilmu yang lain yang bersifat fardu kifayah. Apakah yang dimaksud dengan fardu ain dan fardu kifayah? Ilmu fardu ain ialah ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap insan yang muslim. Ianya terdiri dari akidah yang merupakan pegangan kepercayaannya terhadap Tuhan yang menciptakannya, syariat yaitu cara beribadah kepadanya, dan akhlak yang merupakan adab kita kepada Allah, Rasulnya dan makhluk ciptaannya. Manakala ilmu fardu kifayah ialah ilmu yang mewajibkan pelaksanaan sesuatu perkara dan urusan oleh golongan yang tertentu sahaja, sama ada dalam urusan ibadah khusus seperti pengurusan jenazah dan selainnya seperti politik, ekonomi, perubatan, pertanian dan sebagainya. Para jemaah sekalian,
ibu bapa bertanggungjawab menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala, yaitu anak-anak, dengan sebaik-baiknya. Galaslah tugas ini dengan memberikan mereka pendidikan yang sempurna dan seimbang dari duniawi dan ukhrawi untuk membentuk jati diri muslim yang sejati. Anak-anak ini kelak akan menjadi sandaran bagi sesebuah negara untuk memacu pembangunan dan kesejahteraan negara. Sesungguhnya kekuatan dan kecerdasan golongan ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama, bangsa dan negara. Tanpa ilmu pengetahuan, hidup manusia akan berada dalam kegelapan. Tidak akan maju dan tidak dapat membezakan antara kebenaran dan kebatilan. Dengan ilmu, seseorang itu terpimpin untuk memilih sesuatu tindakan yang hendak dilakukan dengan jiwa yang sentiasa bergantung dengan Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Baqarah ayat 269. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yu'til hikmata kaman yasha' وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Maksudnya, Dia, yakni Allah, memberikan hikmah kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan sesiapa yang diberikan hikmah itu, maka sesungguhnya dia telah diberikan kebajikan yang banyak, dan tiadalah yang dapat mengambil pengajaran melainkan orang-orang yang mempunyai akal, yang dapat memikir dan memahaminya. Muslimin yang dirahmati Allah, sesungguhnya orang-orang yang berilmu, yang berada dalam landasan agama yang benar, mereka amat berperanan besar dalam kemajuan sesebuah negara. Tidak kira sama ada individu itu merupakan pemimpin, agamawan, guru, doktor, jurutera, ahli perniagaan, pengawal keselamatan, petugas kebersihan, dan sebagainya. Dari peringkat bawah hinggalah ke atas, kesemuanya mempunyai peranan masing-masing dalam menghalakan ummah ke arah pembangunan masyarakat yang syumul dalam segenap aspek kehidupan, yaitu politik, ekonomi, dan sosial. Kemajuan negara di masa hadapan sangat bergantung kepada keupayaan pendidikan untuk menghasilkan modal insan yang berkualiti tinggi, yaitu melahirkan warga negara yang berkemahiran dan berpendidikan tinggi serta berakhlak mulia, dan akan dikenali sebagai sebuah negara yang mempunyai sumber manusia yang berilmu, berkemahiran, dan bertamadun tinggi. Kaum muslimin rahimakumullah, apakah kaitan ilmu dan pembinaan sesebuah negara? Antaranya, pertama, ilmu akidah, yaitu keimanan yang terbentuk pada diri seseorang Islam berlandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, akan menjadikan setiap amalannya diterima dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah, dan di akhirat menjadi golongan yang terselamat. Kedua, ilmu akhlak akan melahirkan seseorang yang berakhlak dan disenangi masyarakat, insan yang berintegriti, ahli perniagaan yang baik hubungannya dengan pelanggannya, dan sebagainya. Berakhlak dengan Allah Subhanahu wa taala turut dipelihara. Begitu juga dengan ahli keluarga, sahabat handai, dan jiran tetangganya. Inilah yang dikatakan pembentukan masyarakat yang bertamadun. Ketiga, ilmu fardu kifayah yang benar akan membentuk seseorang yang bergelar muslim menjadi khalifah di atas muka bumi ini, yang mampu memakmurkan dunia dalam segenap bidang dan sebagainya. Seterusnya menjadikan manusia hidup lebih teratur dan bertamadun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam usaha melestarikan pembangunan modal insan yang berkualiti,
bertanggungjawab dan berintegriti. Inisiatif kerajaan melalui Yayasan Sarawak yang berfungsi berdasarkan Ordinan Yayasan Sarawak sebagai badan berkanun kerajaan negeri pada 27 Mei 1971 berperanan membantu sesiapa sahaja rakyat Sarawak khasnya dan rakyat Malaysia amnya dengan memberikan beasiswa dan pinjaman atau menyediakan bantuan keuangan dalam apa jua bentuk untuk melanjutkan pendidikan di sekolah, maktab, universiti atau institusi pengajian tinggi di dalam atau di luar negeri mengikut terma dan syarat yang ditetapkan. Kemudahan pinjaman yang diberikan adalah sesuatu nikmat anugerah ilahi dan merupakan satu tanggungjawab. Gunakanlah sebaik-baiknya dengan belajar bersungguh-sungguh dan menanamkan cita-cita untuk menjadi modal insan yang berbakti kepada ummah dan membantu pembinaan negara. Janganlah lupa untuk melunaskan pinjaman diberikan sekiranya diminta berbuat demikian. Moga-moga ianya dapat pula membantu generasi terkemudian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sesungguhnya ilmu pengetahuan ini sangat berharga dan ilmu itu tidak akan diperolehi jika tidak dicari dan dipelajari. Oleh itu, setiap individu muslim perlu berusaha dengan gigih mencari dan menuntut ilmu sebanyak mungkin dan terus meningkatkannya dari semasa ke semasa. Akhirnya, marilah bersama-sama kita berdoa. Semoga kita dan anak-anak yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tergolong daripada kalangan orang-orang yang sentiasa ditambahkan ilmu pengetahuan mereka, seterusnya akan mendapat kejayaan hidup di dunia dan juga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang berilmu, yakni yang mengetahui, dan orang-orang yang tidak mengetahui, yakni yang jahil? Sesungguhnya orang-orang yang berakal sahajalah yang dapat menerima pengajaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك وأسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم وترجمان لسان القدم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى وعن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته لعلكم تفلحون. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Masyarakat khas Jatan Kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam yang bersidang pada 3 Disember 2020 telah mengambil ketetapan bahawa hukum penggunaan vaksin COVID-19 adalah harus dan ia wajib diambil golongan yang ditetapkan kerajaan. Keputusan ini dibuat dengan mengambil kira tanggungjawab pihak pemerintah untuk memutuskan sesuatu keputusan yang paling mendatangkan maslahah, yakni kebaikan kepada keseluruhan rakyat. Keputusan ini juga dibuat setelah menimbang tara faktor yang pelbagai serta setelah mendapatkan pandangan daripada pihak pakar dan yang berautoriti dalam bidang masing-masing. Tindakan ini berpandukan kepada kaedah fiqh tasarruful imami ala ra'iyah manutum bil maslahah. Maksudnya, urus tadbir pemerintah ke atas rakyat hendaklah terikat dengan maslahah, yakni kebaikan. Justru itu, berdasarkan ketetapan tersebut, Mimbar menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia yang berada di Sarawak khasnya dan Malaysia amnya supaya menjalankan tanggungjawab mendaftar untuk mendapatkan vaksin. Semoga setiap urusan sama ada dari pihak kerajaan maupun rakyat dipermudahkan untuk mendapat vaksin secepatnya. Qala Allah Ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami, ibu bapa kami, ahli keluarga dan guru-guru kami. Limpahkanlah kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan kepada kami semua dalam kehidupan di dunia ini, lebih-lebih lagi di akhirat kelak. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah taufik dan hidayah-Mu kepada kami sekalian dan juga kepada pemimpin-pemimpin negara kami, khasnya kepada Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung Malaysia dan juga pemimpin-pemimpin negeri kami, khususnya Tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sarawak. Allahumma ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, kabulkanlah doa-doa kami, terimalah segala amal-amal ibadah dan ketaatan kami kepadamu ya Allah. Kukuhkanlah perpaduan dan kesatuan hati-hati kami. Limpahkanlah ke atas kami nikmat kesehatan dan keafiatan. Kurniakanlah kesembuhan kepada mereka yang diuji dengan penyakit-penyakit, dan bebaskanlah ya Allah negara kami daripada segala perkara yang tidak diingini dan wabak-wabak penyakit, khususnya wabak COVID-19. Menangkanlah kami dalam memeranginya. Isrif 'anna al-balaa'a wal waba' innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma shfina washfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma ij'alhu tahuran lahum warfa' manzilatahum wa abdilhum min ba'dil maradi sihah wa min ba'dil bala'i afiyah. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun.
فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Masa saf masing-masing dan luruskan saf. Istawu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa. Shalli. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله من حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل ولا يعز من عاديت لك ربنا وتعالى فلك الحمد على ما ونستغفرك ونتوب إليك. اللهم اكشف عنا الغلاء والبلاء والوباء ما لا يكشفه غيرك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونستعين على فساد فينا ونسألك صلاح أمرنا كله. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا البلاء والوباء. اصرف عنا البلاء والوباء. اصرف عنا البلاء والوباء. إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.